Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustaz doakan kamu semua sihat-sihat saja ya, dekat rumah. Okey, jadi kali ini kita sambung lagi kelas pendidikan Islam tahun 2. Kita masuk bab ibadah. Bab ibadah. Minggu lepas, kelas yang lepas kita cerita tentang bab adab kan? Okey, kali ini masuk bab ibadah. Okey, masuk bab ibadah kali ni pun kita masuk tajuk yang keempat dah dalam bahagian ibadah ni, bab ibadah, iaitu bacaan sunat solatku. Bacaan sunat solatku. Okey, jadi cerita dia ni panjang juga. Ustaz akan bagi 2 kelas lah. Maksudnya minggu ni sekali dan kelas yang akan datang sekali. Okey, kita tengok bacaan sunat solatku. Apa bacaan sunat yang kita baca dalam solat? Baik, yang pertama, membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah. Ini Ustaz yakin dan percaya ramai yang mungkin tak ingat sebab dia panjang. Biar panjang sikit. Tapi kalau yang dah biasa dengar, biasa baca itu, dia ingat ni. Sebab taklah susah. Okey, kita dengar, kita baca sama-sama. Okey, sebelum kita baca, Ustaz nak tanya, bila kita baca doa iftitah ni? Bila kita baca doa iftitah? Selepas kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Okey, kita baca doa iftitah dulu. Doa pembukaan ni. Sebelum kita baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah tu kita wajib baca. Tapi doa iftitah ni kita sunat baca. Maksudnya apa? Kalau kita tak baca doa iftitah ni, sah tak sembahyang kita? Sah, tak batal. Tapi kalau kita baca, lagi cantik sembahyang kita. Kan? Sebab dia bacaan yang sunat kita baca. Okey, jom kita baca. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Pendek je sebenarnya, tak panjang pun. Kalau kita selalu ulang-ulang baca, kita dah akan ingat dengan sendiri. Tak susah. Okey, itu bacaan sunat yang pertama. Okey, bacaan sunat yang kedua, apa dia? Membaca ta'awuz secara perlahan sebelum membaca surah Al-Fatihah. Ta'awuz apa pula Ustaz? Ta'awuz jarang dengar kan? Tak biasa dengar. Tapi kita biasa sebut sebenarnya. Apa bacaannya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tu namanya ta'awuz. Ta'awuz. Bacaan dia apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, jadi kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim ni bila? Sebelum kita baca bismillah. Kan? Ini kita biasa baca ni. Ini tak susahlah, senang je. Tapi nak bagi tahu ini adalah bacaan sunat dalam solat. Okey, tu yang kedua. Baik, yang ketiga, membaca amin selepas membaca surah Al-Fatihah. Kan kita baca surah Al-Fatihah kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Kalau kita sembahyang berjemaah, ikut tok imam akan baca dan makmum akan sama-sama mengaminkan amin. Kalau kita sembahyang seorang pun kita sebut juga amin. Sebab apa? Sebab dia perkara yang sunat untuk kita baca dan sebut. Okey, tu membaca amin. Tak senang kan? Senang. Tak senang, pendek je. Amin. Tu sunat. Okey, yang keempat, membaca surah selepas membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah. Apa-apa surah sekalipun yang kita ingat. Ustaz, saya ingat surah pendek je. Bacalah. Ustaz, saya ingat Inna A'tayna je. Sebab baca surah Al-Fatihah tu, waladdallin amin. Bacalah bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Dah pendek kan? Tak ada masalah. Boleh. Boleh. Tak ada masalah.
Ataupun Ustaz saya ingat qul huwallah je. Bacalah qul huwallah. Qul a'udzu birabbil nas je. Bacalah apa yang kita ingat. Sebab itulah kita digalakkan untuk hafal. Hafal sebahagian daripada surah-surah pendek-pendek ni. Supaya apa? Supaya kita boleh baca dalam solat. Kita buat bacaan dalam solat. Dan kita baca surah-surah ni bila? Selepas kita membaca surah Al-Fatihah. Pada rakaat yang pertama dan kedua sahaja. Rakaat ketiga dan keempat, jangan bacalah. Itu surah Al-Fatihah sahaja. Okey? Okey. Membaca Al-Fatihah dan surah secara kuat pada solat subuh. Ini perkara yang kelima. Perkara sunat yang kelima. Membaca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah dan surah selepas Al-Fatihah tadi tu dengan kuat pada solat subuh dan pada 2 rakaat awal solat maghrib dan isyak. Okey, ini kalau kita sembahyang berjemaah, kita sembahyang berimam, kan? Okey, kita ikut imam ataupun kita yang jadi imam. Mana tahu jadi imam nanti kan, dekat rumah ke, kan? Boleh. Okey, jadi masa solat subuh dengan solat maghrib dan solat isyak, 2 rakaat yang pertama tu, subuh memang dah 2 rakaat, kan? Okey, kalau maghrib dengan isyak pun 2 rakaat yang pertama tu kita baca surah Al-Fatihah dengan nyaring, dengan kuat. Dan juga surah selepas surah Al-Fatihah tu kita baca dengan kuat. Siapa yang biasa pergi sembahyang di masjid, di surau, mungkin dia akan dengarlah imam baca kuat. Macam orang baca waktu sembahyang tarawih ke, baca kuat macam tu lah. Baca sampai makmum yang di belakang tu dia dengar. Sembahyang Jumaat pun sama, baca kuat juga. Baca kuat. Okey. Baca kuat macam tu lah. Maksudnya makmum di belakang dia dengar. Okey. Dan ini yang sunat kita baca kuat ni, ini sunat ni, sunat kita baca kuat ni, ini kalau kita sembahyang sendirian. Tapi bukanlah kuat macam kita sembahyang berimam tu, sembahyang berjemaah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak, kita baca perlahan saja tapi kuatkan sedikit. Kalau biasa kita baca perlahan kan macam orang berbisik, tapi untuk solat subuh, maghrib, isyak dia kuatkan sikit suara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Supaya kita dengar, kita boleh dengar bacaan kita tu. Okey, jelas kan? Baca kuat sikit. Okey, rukun yang ke-6, membaca takbir intiqalat ketika berpindah ke perbuatan yang lain. Apa benda pula Ustaz takbir intiqalat ni? Okey. Daripada kita berdiri tu, selepas kita takbiratul ihram yang pertama tu, kita berdiri kan. Kita nak pergi ke rukuk. Kita sebut apa? Allahu Akbar. Kemudian kita bangun, sami Allahu liman hamidah kan. Kemudian kita sujud. Allahu Akbar. Kemudian duduk antara sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kita sebut tu, itu namanya takbir intiqalat. Takbir intiqalat. Maksudnya takbir yang kita berpindah daripada satu perbuatan ke perbuatan yang lain. Tu takbir tu. Dan takbir tu kalau kita sebut, ini adalah sunat. Sunat kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Daripada rukuk, daripada sujud, duduk antara dua sujud, kan. Kemudian bangun lagi. Tu takbir intiqalat. Takbir yang sunat kita sebut. Tapi kalau takbiratul ihram yang masa mula-mula kita nak sembahyang tu, itu wajib sebut. Itu wajib sebut. Kalau kita tak sebut yang tu, tak sah sembahyang kita sebab dia adalah rukun. Yang takbir lain ni adalah sunat. Okey. Kemudian yang ke-7, membaca tasbih ketika rukuk. Ini bacaan ketika rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Bacaan ketika rukuk tu adalah sunat. Perbuatan rukuk tu wajib kita buat sebab dia rukun. Tapi bacaan dalam ketika rukuk tu, subhana rabbiyal azim wa bihamdih tadi tu adalah sunat kita baca. Maksudnya kalau kita tak baca, sah tak sembahyang? Sah sebab tak ingat lagi, tak hafal lagi. Sah. Tapi belajarlah, usahalah untuk baca dan hafal. Sebab pahala lagi banyak, kan? Lagi cantik sembahyang kita. Okey.
Kemudian bacaan ketiga bangun daripada rukuk. Apa dia? Sami Allahu liman hamidah. Tu pun sunat juga. Tu pun sunat kita baca. Nanti kita akan jawab apa? Rabbana lakal ham. Okey. Ada dah nombor 9 tu. Nombor 8 bangun daripada rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Letak tangan tu, lurus tu. Dan kita cakap apa? Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Okey. Nampak? Ada 9 dah perkara sunat yang kita sunat baca dalam sembahyang. Okey, jadi insya-Allah sampai di sini dahulu bacaan ataupun pelajaran kita tentang perkara sunat ataupun bacaan sunat dalam solat ni. InsyaAllah kita sambung lagi pada kelas yang akan datang. Okay. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.